Okay, alright. Rasanya kita boleh start lah kita punya kelas. Nanti kawan-kawan kita yang lain tu akan masuk kemudian. Okay, alright. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Okay, terima kasih saya ucapkan kepada semua adik-adik kerana dapat menghadiri pada sesi research literasi kelas untuk petang ni. Okay, alright. So, terima kasih banyak kerana meluangkan masa. So, saya ambil masa lebih kurang 1 jam 15 minit gitu untuk menghabiskan sebanyak 60 slide ni. So, sekiranya ada soalan ataupun ada perkara yang tak faham, boleh tanya direct melalui chat ataupun direct dengan menggunakan Google Meet ni. Terus bercakap pada Google Meet ni. So, saya akan respon pada soalan-soalan tersebut. Okay, so saya kenalkan diri saya Muhammad Azrul Hisam bin Saleh, Pustakawan Kanan di bahagian unit pengurusan bahagian aplikasi teknologi digital. So akan memberi taklimat berkenaan dengan kelas literasi pada petang ni. Okay, right. So kita mulakan. Okay, objektif kelas literasi ni adalah untuk memberi pengetahuan kepada pelajar berkenaan dengan koleksi yang ada di library dan juga servis yang kita tawarkan. Kemudian kita akan mengajar ataupun menunjukkan teknik-teknik untuk mencari maklumat. Seterusnya kita akan memperkenalkan pekalan data yang kita langgan oleh library. Okay, kita ada banyak pekalan data yang kita langgan oleh library untuk gunaan pelajar kita. Okay, so dan seterusnya kita ada untuk mengajar macam mana nak memberi tips macam mana pelajar nak bantu pelajar ni untuk membuat PSM ni, assignment ni. Okay, right. So, kalau ada soalan terus tanya. So, konten dalam kelas literasi ni lebih kepada information searching strategi, macam mana kita nak cari maklumat. Kemudian kita akan tunjukkan macam mana apa maklumat yang ada di dalam library. And then Cik, maaf mencelah. Okay. Ada student yang tak boleh masuk sebab Google Meet ni ada limit. Limit 100 tak apa, kalau tak boleh masuk, nanti dia masuk dalam sesi lain boleh? Bagi nama nanti. Boleh. Dia memang saya diberi link ni, bukan saya yang create. Ini oleh Cik Syarul yang create link ni. So Google Meet mungkin ada limit 100 lah sekarang ni. So dia orang akan masuk dalam sesi lain lah kot. Boleh? Baik, Cik. Okay, right. So saya rasa ada admin dalam ni yang boleh accept ni, bukan mungkin tak ada limit, mungkin ada admin yang tak boleh masuk, yang tak accept, mungkin dia tak boleh masuk. Sebab kat sini saya tengok 101. Okay, so kalau ada admin yang accept tu, sila accept kawan-kawan awak masuk dalam kelas ni. Okay, yang Doktor, saya admin tapi memang tak boleh. tak boleh. Right. Kalau macam tu memang ada limit sampai 100 sajalah. Tadi ada 101, semalam sampai 100. So yang lain tu yang mana tak boleh, nanti minta join dalam kelas lain, sesi lain. Baik, Cik. Okay, right. Okay, seterusnya yang ketiga kita akan kenalkan open resources. Open resources ni adalah sources yang berada di internet secara terbuka. So, adik-adik boleh akses di mana saja dan tak perlu register pun boleh dapatkan maklumat-maklumat tersebut. Contoh dia artikel ke, jurnal ke, semua boleh diakses secara secara terbuka. Okey, kemudian kita keempat kita ada menunjukkan TTA service apa yang kita tawarkan. Kemudian kita ada reference format, sama ada apakah format-format yang kita gunakan dalam menghasilkan PSM ni. So dia ada format dia ada jenis-jenis bibliografi yang kita gunakan. Dan yang kena adalah Turnitin. Okey, Turnitin juga penting bukan penting. Penting untuk pelajar tahu apa kegunaan Turnitin ni. Sebab Turnitin ni dia trick sikit untuk pelajar, di mana kalau pelajar copy and paste tu tanpa sebarang edit, tanpa sebarang footnote atau tanpa sebarang orang kata kredit daripada penulis lain, so dikira sebagai plagiat. So nanti saya akan tunjukkan macam mana Turnitin tu, macam mana nak berdaftar dengan Turnitin tersebut. Okey, so semua maklumlah kita sekarang ni dah mungkin 1 bulan 4 ni dah menjadi endemik pada COVID-19. So tapi kita masih mengharapkan pelajar kita mematuhi peraturan-peraturan ataupun SOP yang telah ditetapkan. Ini antara SOP yang kita tetapkan. Okey. So adik-adik semua boleh tengok kat sini. Okey. Alright. Okey, inilah sebelum dan selepas. Okey, sebelum masuk macam mana? Okey, kena pakai mask, itu wajib. Mungkin kena beratur dan menjaga jarak lah. Okay. And then saya rasa yang register before enter tu tak perlu lagi kot. Okay, untuk yang sampai bulan 4 ni.
So semasa di dalam perpustakaan kita kena pakai mask lah, dan kita kena masih lagi menjaga jarak. Okay, dan kita boleh meminta bantuan staff sekiranya perlukan bantuan apa-apa. Okay, alright. Itu saja. Okay, ini yang kenapa kita buat kelas kemahiran maklumat ni, inilah sebabnya. Okay, banyak sangat di dalam kepala pelajar ni tak tahu benda-benda semua ni lah. Contohnya di mana nak mencari maklumat, okay, searching di dalam Google okay ke, cukup ke bahan rujukan, okay kan. So soalan-soalan ini yang perlu kita saya akan tolong jawab lah untuk adik-adik semua. Okay, alright. Okay, how can a library help you? Macam mana kita akan bantu adik-adik semua? Okay, banyak cara. Okay, first kita akan ajar, tunjukkan. Saya rasa setengah adik-adik dah pernah tengok lah. Saya panggil adik-adik mudah, nak panggil tuan-tuan macam dah tua sangat kan, panggil adik-adik. Okay, mungkin adik dah pernah menggunakan kaedah-kaedah carian ni, antaranya keyword, boolean, wildcard, truncation, word phrase dan juga online database filtering. Okay, benda ni saya akan tunjukkan di mana searching strategi sangat penting lah bagi saya. Sebab apa? Kalau kita tak mahir dengan searching strategi, kita tak akan dapat apa yang kita nak. Maksudnya tak dapat tepat. Dan kedua, kita akan dapat sesuatu yang terlalu banyak untuk kita filter balik, untuk kita susun apa yang mengikut keperluan kita. Okey, nanti saya akan tunjukkan satu persatu macam mana dikatakan searching strategi ni. Okey, yang pertama adalah keyword. Keyword ni adalah perkataan yang penting sahaja di dalam perkataan tersebut. Okay, one or more word can be included in your searching. Maksudnya, contoh kat sini, what you understand about ethics and in education. So, keyword kita ambil yang penting saja. Okay, ethics, education. Okay, yang kedua, contoh yang kedua, sejauh manakah kegiatan sukan di sekolah berperanan dalam membentuk khasiat dan jati diri pelajar. So, keyword di sini adalah berkaitan dengan sukan, berkaitan dengan khasiat dan juga jati diri pelajar. So ayat-ayat lain tu tidak perlu diambil. Maksudnya Google ataupun search engine ni dia tak suka kita type terlalu panjang. Dia confuse. Macam kita lah. Kalau cakap terlalu banyak pun kita pun tak boleh nak dapat apa maksud dia ni sekarang ni, dia nak cakap apa sebenarnya kan. So dia lebih kepada dua atau tiga perkataan dah cukup kalau dalam search engine ni. Okay, untuk memudahkan carian. Okay. And then the keyword ni dia ada beberapa selection keyword ni, antaranya kita boleh menggunakan akronim, sinonim. Sinonim ni macam education. Education ni bersama dengan apa? Learning, literacy, schooling. Itu dia punya sinonim. Perkataan yang perkataan tak sama tapi maksud sama. Begitu sinonim ni. Okay, bunyi tak sama tapi maksud sama. Okay, and then kita ada akronim ataupun short form. Okay, CPU contohnya Central Processing Unit. So CSR, Corporate Social Responsibility, RFID. Okay, ini adalah akronim iaitu short form ataupun short form. Okay. Yang ketiga, variety of spelling. Contoh kita ada perkataan yang daripada British, American, kadang-kadang ada spelling yang berbeza. Contohnya color. Kadang-kadang ada je color, C-O-L-O-R. Kadang-kadang ada je C-O-L-U-R. So macam mana yang kita nak solve perkataan-perkataan ni yang kita tak uncertain ni, yang kita tak tahu ni kan. So kita akan tunjukkan macam mana. Okay, and then specific term in different country. Okay, ini saya cakap tu. Okay, setengah country panggil sweet, setengah panggil candy. Okay, ada English panggil, British panggil taxi, American panggil cab. So ada term and different country ni yang kita akan kena mahir lah sikit untuk percarian kita. Okay, right. Nanti saya akan tunjukkan. Okay, kemudian kita ada boolean, boolean operator. Boolean operator ni dia ada 3, iaitu and, or ataupun not. Okay, and ni adalah search result will be certain both keyword. Okay, and ni dia akan memaparkan dua perkataan. Contoh research education, dia akan dapatkan dua-dua research education. Okay, or adalah search result will contain both or one of the keyword. Okay, so kalau or ni kalau and tadi tu dia mesti ada dua-dua, minta maaf, yang and mesti ada dua-dua. Kalau yang or ni dia ada dia akan ada salah satu. Okay, dia akan membesarkan lagi kita pencarian. Okay, dan not ni adalah search will be contain only first keyword lah, not the second one. Okay, nanti saya tunjuk macam mana carian dia. Tunjuk. Saya terangkan dulu dia punya basic dia dulu.
Okey, ini adalah contoh-contoh boolean yang saya kata tadi, and. Okey, and contoh kita kat sini adalah business education. So kalau and, result dia adalah A dan B A adalah business, B adalah education. So boolean dia akan keluar, boolean and akan keluar A dan B. So cara ni akan lebih, kalau tengok kat sini, lebih banyak ke lebih sikit? Okey, dia akan lebih sikit sebab apa? Dia mesti kena ada dua-dua perkataan ni. And dua-dua perkataan business and education dia akan campurkan, so dapat yang tengah-tengah A dan B itu. So cara ni akan jadi sikit. Okey, so cara kita akan lebih tepat lah, akan lebih tepat dan apa yang kita nak tu akan dapat lah. Okey, berbanding dengan or ni akan lebih besar cara dia. Okey, sebab apa? Or ni atau. Okey, so business or education, so kita akan dapat satu, business dia akan cari juga, education dia akan cari juga, dua-dua sekali pun dia akan cari juga. So total dia akan jadi macam contoh kat sini adalah 2 juta. 2 juta adalah result keputusan carian dia. Okey, search yang kita jumpa. So inilah kadar-kadar carian. So boolean ni kita tak galakkan sebab dia akan memeningkan kita untuk memilih. Dia akan lebih banyak. Okey. And then not. Not ni apa guna dia? Not ni adalah kita nak cari satu perkataan tu, contoh kita nak cari business tapi bukan education. Business tentang lain tapi tak nak cari yang tentang education. So dia akan kecilkan lagi carian kita bila kita kata not, iaitu carian kita business not education. Bermakna dia akan cari business saja. Yang ada perkataan education dia tak akan masukkan di dalam search kita. Maksudnya carian kita akan lebih kecil dan mudah untuk kita pilih lah. Okay. Alright. So dapat tengok contoh kat sini, business not education. Contoh dekat sini adalah ini daripada assign direct. Kalau kita cari, ini adalah contoh dia. So kita dapat 500,000. Okay, banyak kan 500,000, macam mana kita nak cari? Kita nak pilih daripada 500,000 tu cari 10, banyak tu nak kena filter. Okay, nanti saya akan tunjukkan. Okay, kemudian selain pada tu, kita ada juga wildcard. Okay, yang saya cakap tadi tu ada ejaan daripada setengah negara, color LOR, ada setengah negara adalah CLOUR. So kita gunakan tanda soal. Tanda soal. Okey, apa guna dia adalah untuk mengelakkan daripada kesalahan ejaan. Kita tak tahu. Kita tak pasti. Ejaan ni LO ke LOUR. Okey. And then woman ke woman ke. Ada A, woman tu ada A, ada E. Kita tak pasti. So kita letak kataan tanda soal untuk kita dapatkan yang tepat. And then kemudian next. Okey, next ni kita tak tahu apa perkataan dia. So kita boleh letak tanda soal di tengah-tengah tersebut. So search akan mencari ke semua result yang berkaitan dengan perkataan yang kita tak pasti tu, dia akan keluarkan ke semuanya. Okey, kemudian kita ada juga truncation. Okey, truncation ni adalah satu perkataan yang kita tak pasti di penghujung dia. Okey, contoh kat sini okey, alright. Komputer. Kita nak cerita nak cari tu tentang komputer ke computing ke computational ke. So kita tak pasti, so kita letak hashtag di atas. Sama juga enzymatic dan enzymology. Okey, benda-benda yang sama. Kita tahu kata enzyme je, tapi kita nak cari yang lain pada itu yang kita tak pasti, di hujungnya kita letak truncation, iaitu dengan meletak asterisk di atas, di hujung perkataan tersebut. Okey, ada soalan lagi nak tanya? Ada soalan? Ustaz ni? Belum Belum, Cik. Okey, alright. Diteruskan. Okey, kemudian kita ada work phase. Okey, work phase di mana kita menggunakan perkataan, contoh kat sini use quotation mark. Quotation mark yang tanda seruan di atas tu. Okey, untuk mencari di dalam perkataan data ataupun di mana-mana saja yang kita nak cari tu. Contoh kat Google Scholar ke macam mana kat sini kan. Itu education technology. Kita tengok sebagai contoh kat sini, education technology tanpa question mark, tanpa titik tu, yang atas kat tu. Okey, jawab ada result dekat Google Scholar sebanyak 5 juta. Tetapi bila kita mencari menggunakan education technology dan ditutup di depan dan di akhirnya dengan quotation mark tu. Okey, quotation mark tu dia akan dapat 235,000 saja. Okey, kaedahnya macam mana? Kalau kita tak letak question mark, dia akan cari education technology. Apa-apa saja yang berkaitan education technology dia akan cari. Okey, search engine akan cari. Tapi bila kita letak question mark, dia hanya mencari perkataan yang education technology. Dia tak boleh mencari education and technology, dia tak akan cari. Yang exactly saja, education technology sahaja.
Sebab tu pentingnya question mark ni. Okay, right. So question mark ni lebih salah satu kaedah juga yang kita boleh gunakan untuk dapatkan cara yang lebih tepat, tapi tak digalakkan menggunakan satu perkataan yang panjang. Okay. So menggunakan satu perkataan yang satu ataupun normally dua lah, minimum dua untuk perkataan untuk kita cara yang itu. Okay, seterusnya kita ada juga online database filtering. Okay, kalau adik-adik boleh lihat, kalau buat searching di dalam contoh di sini adalah Google Scholar. Google Scholar kebanyakan filtering ni akan berada di sebelah kiri, di sebelah kiri carian kita. Okay, kalau guna Google Scholar di sebelah kiri. So, tepi-tepi ni filter-filter ni lah yang boleh kita guna untuk mengecilkan lagi carian kita supaya lebih tepat dengan apa yang kita nak. Contoh kalau tengok sign direct ni, dia ada tahun tahun bila yang kita nak, so kita boleh pilih lah. Contoh kita nak tahun 2021, kita tik je 2021, hanya 2021 sebanyak 255 sahaja rekod yang ada. So kita boleh kecilkan kita punya carian tu supaya lebih tepat mengikut kehendak kita. Sama juga Emerald Insight, di sebelah kiri dia ada juga. Okay, so dan kita boleh pilih ada kat Emerald Insight tu, di sebelah kiri tu ada artikel ataupun apa-apa bahan yang kita nak, kita klik saja. Di sebelah dalam kurungan tu dia ada jumlah yang dia ada yang ada dalam Emerald Insight tu. Okay, sama juga IEEE. Okay, IEEE pun kita boleh narrow dia punya carian dengan cara kita dapatkan tahun bila yang kita nak. Ada kat situ ada bar tu, kita boleh adjust kita nak sampai tahun bila. Okay, and then kita boleh pilih kalau kita kenal author ataupun publisher dan macam-macam lagi lah. Kita boleh filter kita punya carian. Okay, so memudahkan untuk kita mendapatkan artikel yang tepat untuk kita buat rujukan. Okay, so setakat ni ada apa-apa yang nak tanya? Okay, so information searching ni apa yang ada di dalam library okay, antara information yang maklumat-maklumat yang adik-adik boleh rujuk adalah seperti yang kita langgan adalah database yang kita langgan. Kita ada beberapa database yang kita langgan. Okay, untuk makluman database sangat mahal yang kita langgan. So kita harap sangat adik-adik menggunakan database ni semaksimum yang boleh. Okay, nanti saya tunjukkan ada beberapa database yang kita dah terminate disebabkan apa? Disebabkan penggunaan yang kurang. Okay, so kalau adik-adik tak menggunakan database ni, bermakna mungkin tahun depan kita tak boleh renew dan kita tak boleh lagi subscribe lagi langganan database tu, adik-adik tak boleh guna lagi. Okay, ebook kita ada beberapa ebook, kita ada 4 ebook, e-journal, dan kita ada UTHM repository. Di dalam UTHM repository ni saya akan ceritakan apa yang ada dalam tu. Kita ada UTHM journal, UTHM thesis. Okay, dan di dalam laman web kita juga kita ada senaraikan open source yang ada di dalam internet, bukan di dalam library sebenarnya. Okay, di dalam internet yang kita dah buat link. Okay, contohnya Z Library, Google Scholar. Google Scholar ni sangat famous zaman saya belajar lagi dah ada Google Scholar ni, dan saya pun belajar membuat PSM saya sendiri pun banyak saya cari juga di dalam Google Scholar. And then kita ada yang baru ni adalah Microsoft Academic ni, zaman saya tak ada, dan tidak ada Semantic Scholar. So ini adalah open source yang adik-adik boleh access di mana saja, tak perlu login. Dia adalah free, percuma untuk access. Okay, Okay, alright. Kemudian TTA reference sources. Okay, kita ada yang sama juga macam tadi lah. Macam tadi kita ada UTHM Repository, UTHM Journal, UTHM thesis dan e-report. Okay, itu report ni dia bukan data, tapi adik-adik gunakan nanti setelah projek PSM dah complete, adik-adik akan upload projek tersebut di dalam e-report untuk submit kepada supervisor ataupun kepada library. Okay, so dulu pelajar kena print. Okay, mungkin 3 kopi, satu library, satu fakulti, satu untuk diri sendiri. So lepas ni dah kuranglah satu sebab TTA library dah tak minta hard copy, kita cuma minta soft copy saja yang perlu disubmit melalui sistem e-report. Okay, so kita juga ada online database, kita juga ada e-journal, kita ada e-book dan juga e-newspaper. Nanti saya akan tunjukkan semua bahan-bahan tersebut yang kita ada. Okay. Okey, ini adalah paparan yang diambil daripada laman web Perpustakaan Tengku Dr. Aminah TTA. Okey, so semua tahu address laman web TTA, ptta.uthm.edu.my. Okey, alright. Part yang paling penting sekarang ni adalah untuk adik-adik mencari buku di library adalah menggunakan OSCAR ataupun Online Smart Catalog for Academic Resources. Saya rasa
Jadi semua dah familiar kot dengan sistem OPEC atau OPEC ni adalah nama general bagi search engine. Kita punya nama search engine adalah nama Oscar. Kita bagi nama Oscar. Okay, dan kita di sebelah kanan Oscar tu kita ada PTA Discovery Service, di mana Discovery Service ni dia akan cari menggunakan single keyword. Dia akan cari di dalam kesemua pekaran data yang kita ada. Okay, nanti saya akan tunjukkan juga macam mana. Okay, right. So perlu ingat bahan-bahan di library ni, okay, dalam bila mencari bahan di library ni menggunakan Oscar, dia akan menunjukkan status bahan tersebut dan terdapat bahan-bahan tersebut yang tak boleh dipinjam. Okay, kalau yang boleh pinjam sebenarnya akan tulis open access. Itu adalah buku-buku yang boleh dipinjam. Contoh kalau bahan-bahan yang tak boleh dipinjam adalah seperti dictionary, encyclopedia, handbook, manual, atlas dan lain-lain. Okay, untuk makluman juga, tesis juga kita adalah tidak benarkan pinjam untuk yang fizikal, tetapi nanti saya akan tunjuk di mana kalau adik-adik nak gunakan tesis-tesis tu, kita boleh request untuk soft copy. Nanti saya akan tunjukkan. Okay, kita juga ada exam paper di laman web kita ni. Kat situ ada button exam paper, boleh klik pada exam paper. And then kita ada journal, kita ada dua UTM journal, okay, and then kita ada ebook dan kita ada audiovisual lah, CD-ROM, VCD, DVD dan tape dan kaset ni saya rasa dah tak ada orang rujuk lah. Sekarang ni pun last pun DVD lah kot, VCD pun dah orang tak ada kot player dia. So kita masih simpan benda tu kalau ada dia nak rujuk. Okay, right. Seterusnya. Okay, inilah dengan menggunakan Discovery Service. Okay, Discovery Service. Okay, kita tengok bila kita search dia akan keluarlah dia punya result, iaitu sebagai contoh IR 4.0. So dekat sini kita dapat lihat result yang dipaparkan di IR 4.0 ni. Okay, untuk makluman di Discovery Service ni dia akan link kepada kesemua pekaran data kita. So jangan terkejut bila adik klik je, contoh adik klik je tajuk tu evaluation to IR 4.0 tu, dia akan minta adik-adik login ke Easy Proxy. So itu adalah perkara yang kita perlu buat, di mana kita nak access ke database tu, kita kena melalui Easy Proxy. So login sekali di dalam Easy Proxy, selepas sekali pertama login, bila kita klik lagi dia tak minta lagi dah, untuk sekali je dia minta. Okay, so esok kalau kita masuk balik, dia kena login balik lah, sebab cache dia dah buang cache tu. Kita kena login setiap hari lah. Okay, then kita ada electronic resources. Okay, di mana kita ada online database, kita ada 14 package. Okay, di bawah PTTA punya subscription. Okay, number of title adalah 23,000. So banyak jadi untuk mencari bahan di library ni ada 23,000 bahan. Dan kita ada e-book kita ada 5 package. Dan okay, e-book ni e-buku lah. Buku tak perlu datang ke library untuk dapatkan buku. So melalui e-book saja online yang kita subscribe ada sebanyak 194,000 bahan. So total bahan rujukan atas talian kita ada lebih kurang 2.5 juta. So banyaklah untuk adik-adik mencari. Okay, so daripada 2.5 juta ni pun kalau adik-adik rasa tak jumpa yang apa adik-adik cari, nanti saya tunjukkan apa adik-adik boleh buat sekiranya tak jumpa. Kat mana lagi boleh cari bahan-bahan kalau tak jumpa kat library ni. Okay, alright. So PTTA subscription adalah seperti online database, ebook, journal. And then kita ada special collection, UTM IR. Okay, UTM IR ni adalah hasil koleksi daripada penulisan pensyarah-pensyarah dan juga penulisan pensyarah. And then kita ada UTM journal, UTM thesis, e-newspaper. Ini adalah open access. Open access, kita ada e-newspaper, open journal dan open thesis. Okay, alright. So ada siapa-siapa soalan yang nak tanya, boleh tanya dekat ruangan chat. Saya baca juga kat ruangan chat. Kalau malu-malu nak bertanya saya direct, boleh chat dia kat tepi. Nanti saya akan jawab soalan. Okey, ini yang saya cakap tadi, outline database yang di mana kita galakkan pelajar-pelajar kita guna. Sebab apa kita galakkan pelajar-pelajar kita guna? Dapat dilihat kat sini yang mana yang ada slash merah tu, dan di pangkah tu, itu adalah perkaran data yang dulu kita subscribe dan sekarang kita tak langgan lagi. Sebab apa? Penggunaannya sangat sikit. So apabila penggunaan sangat sikit, okey, pengurusan universiti menyarankan kita untuk terminate lah langganan sebab tak berbaloi. Okey, kita langgan 300,000, penggunaannya cuma 500 orang. So berbaloi tak? Tak berbaloi kan? So inilah antara sebab-sebab
kenapa pekalan data kita makin berkurang dan kita tak dapat renew pekalan data yang pelajar-pelajar nak. Okay, disebabkan pengurusan tak benarkan kita renew sebab penggunaan yang sikit. So adik-adik memainkan peranan untuk menggunakan semua pekalan data ini secara maksimum yang boleh supaya statistik penggunaan pekalan data kita akan meningkat. Okay, alright. Okay, ini adalah koleksi e-journal, okay, yang terdapat di library. Okay, alright. So e-journal collection kita ada kat sini ada 5 lah, ada 5. So adik-adik boleh pilih lah mana yang adik-adik nak masuk, nak access. Dan di sini juga dia akan dia dah bagi tajuk-tajuk yang terdapat di dalam jurnal-jurnal tersebut. So boleh pilih lah yang mana adik-adik rasa berkaitan dengan bidang kos bidang adik-adik. Alright. And then e-book kita ada 6 sebenarnya, 6 platform di mana kita ada Access Engineering, EBSCO Host e-book, IGI Global, Novel, ProQuest e-book dengan World Science Scientific. Okay, antara yang lama kita langgan adalah dua pekalan data yang e-book yang lama kita langgan adalah Novel dan juga EBSCO Host. Ini antara pekalan data yang lama yang mendapat sambutan. Okay. So adik-adik boleh download e-book melalui pekalan tersebut. Tapi pekalan-pekalan data tersebut dia mempunyai kaedah download yang berbeza-beza. Ada setengah pekalan data dia benarkan download semua pages. Okay. Ada setengah pekalan data yang hanya dia benarkan download by chapter. Dan ada pekalan data yang membenarkan download mengikut certain pages. Mungkin satu pages and then dia akan pecahkan lagi kepada nak download lagi satu pages itu. Dia mengikut pada tetapan pekalan data itu sendiri. Macam mana dia orang tetapkan untuk kita download. Okay. Okay. Dan ini adalah institutional repository yang saya ceritakan tadi adalah collection produced by UTHM student and staff. Okay. Ini apa yang ada dalam repository ni. Okay. Ini antaranya adalah artikel jurnal, conference paper, okay, final year project, doctoral thesis, and then chapter in book dan bulletin. Okay, benda-benda ni semua adik-adik boleh akses melalui portal IR eprint.uthm.edu.my. Nanti saya akan tunjukkan adik-adik macam mana contoh adik-adik nak tengok contoh tesis yang berada di dalam eprint ni. Contoh adik-adik cari tengok ada tesis. So nak dapatkan full text macam mana? Okay, kita akan berikan secara permohonan, adik-adik kena mohon dan kita akan bagi soft copy dengan watermark lah. Ada watermark dekat tesis tu. Nanti saya akan tunjukkan. Okey, ini adalah paparan untuk ePrint. So adik-adik apabila cari dia akan dapatlah, dia akan paparkan apa yang kita cari. Contoh kat sini food management, kat sini ada result dia sebanyak kat sini 162 berkaitan dengan food management. So adik-adik boleh klik. Okay, by default kita hanya bagi untuk download cuma 24 pages sahaja. Okay, 24 pages masuk cover page, verso page dan table of content semua sekali lah, sehinggalah 24 page sahaja. So kalau adik-adik nak tesis tersebut, nak dapat yang penuh, adik-adik kena request dengan PTTA. So nanti saya tunjukkan macam mana nak request. Okay. Okay, ini adalah PTTA digital digital archive, di mana archive ni adalah kita bangunkan semua artikel daripada pekalan data yang kita download dan kita simpan di sini. Okey. Apa tujuan archive ni? Archive ni kalau kata contoh pekalan data kita semua down, semua tak boleh akses, ataupun kita dah tamat tak boleh langgan pekalan data kita. So kita dah simpan kat sini. So mungkin kalau tak jumpa di pekalan data yang kita subscribe, tak boleh akses, adik-adik kena pergi ke archive.uthm.edu.my yang mana pekalan data ni kita dah ambil inisiatif, kita download masuk dalam PC kita dan kita download balik masuk dalam server, upload balik masuk dalam server untuk simpanan. So archive ni hanya boleh diakses menggunakan network UTHM saja. Kalau menggunakan network luar tak boleh. Kita tak bagi orang luar akses. Sebab benda ni kita download daripada database yang melibatkan copyright. So kita tak nak bagi orang luar akses sebab takut isu copyright. Hanya student UTHM saja yang boleh akses dekat archive ni. Okay, alright. Ni adalah backup kita, backup kita bersama. Ini yang saya cakap tadi, macam mana nak mohon postgraduate thesis application at PTTA. Okay, first kali cari di laman web PTTA, tajuk apa, okay, and then macam mana kita nak apply adalah kita boleh hantar
email kepada PTTA, okey, file yang thesis yang kita nak tu kepada ptta@uthm.edu.my. Okey, dengan melengkapkan maklumat-maklumat berikut. Okey, dalam email tu kena nyatakan tajuk apa, author siapa, kategori tesis tu master or PhD, and then call number. Kenapa perlu call number? Nanti staff library akan cari buku tersebut. Okey, kalau belum ada kalau buku tesis tersebut belum di-scan, kami akan scan dan kita akan bagi soft copy kepada pelajar tersebut. Sebab tu kita perlukan ni. So soft copy format tesis 3 working days. Okey. So printed format thesis dalam 5 ke 7 hari. Okay, so normally kalau yang soft copy ni kita akan hantar reply balik melalui email lah. Okay, so kalau yang printed ni just datang ke library untuk ambil di counter. Okay, alright, seterusnya. Ini adalah UTHM Journal. UTHM Journal ni adalah jurnal-jurnal yang diterbitkan di pejabat penerbit UTHM. So ada juga terdapat di link dia di laman web PTA. Okay, ini adalah senarai jurnal lah, adik-adik boleh tengok. So dekat laman web kita ada dia punya link ni, so boleh klik dan boleh download, boleh tengok dan boleh rujuk bahan-bahan melalui UTHM Journal tersebut. Okay, ini adalah UTHM Journal yang ditulis dan diterbitkan oleh pensyarah-pensyarah atau pelajar di UTHM sendiri. Okay. And then kita ada juga open access resources, di mana open access resources ni kalau adik-adik dapat lihat di laman web PTTA ada satu link tu open access resources. So dia boleh klik, dia akan dapat klik dan dapatkan inilah senarai-senarai ni. Okay, senarai-senarai ni adik-adik boleh akses di mana saja, tak perlu login, tak perlu apa, semua boleh download. Begitu. Cuma artikel-artikel yang open access ni apa beza artikel yang open access dengan artikel yang kita subscribe. Okay, artikel open access ni artikel yang diupload oleh owner ataupun oleh mana-mana institution ke dalam platform-platform tersebut. Tetapi bezanya dengan yang kita subscribe, yang kira dengan open resources ni, yang kita subscribe tu dia ada di-verified oleh panggil penilai-penilai ataupun dipanggil admin jurnal-jurnal tersebut. Kalau open access ni dia tak ada siapa yang menilai sama ada bahan ni layak ataupun tak layak masuk ke dalam bekalan data tersebut. So dia ambil je. Itu ada bezanya. Okay, so of course lah kalau yang kita subscribe tu lebih berkualiti lah, di mana hanya yang melepasi tapisan saja yang akan dipublish dalam jurnal-jurnal tersebut yang kita subscribe tu. Okay, itulah bezanya lah. Kadang-kadang ada student tanya apa beza dia. Memang ada berbeza dari segi kualiti dan juga pengawalan dari segi konten tu. Ada menepati atau tidak. Okay, alright. Okay, kita ada juga senarai e-newspaper di laman web PTTA. Antaranya ada UTHM Newspaper Cutting, The Star, Guardian. Okay, ni semua ni online je. Adik-adik boleh pilih, boleh lihat dan boleh bacalah mana-mana e-newspaper yang adik-adik suka. Alright. Okay, seterusnya sekiranya adik-adik membuat carian tetapi carian tersebut tak jumpa di UTHM contoh. Okay, adik-adik boleh refer di myto.upm.edu.uthm edu.my. Okay, apa maksudnya myto ni adalah Malaysian Thesis Online, di mana di dalam myto ni terdapat 133,000 okay, full artikel, not full artikel, okay, yang tesis yang diterbitkan oleh kesemua universiti awam di Malaysia, iaitu terdapat 23 universiti awam. Okey, dikongsi di sini. Okey, kebanyakan di sini hanya memaparkan maklumat berkaitan dengan tesis abstrak saja. So kalau adik-adik nak akses pada bahan tersebut, contoh adik-adik cari kat myto ni jumpa tesis yang diperlukan contoh di UPM. So adik-adik boleh request menggunakan interlibrary loan tadi tu, macam tadi tu, macam nak request tu kan. Boleh request menggunakan interlibrary loan dan email kepada ptta.uthm.edu.my. Okay, sama juga kita perlukan title, okay, kita perlukan tajuk, dan juga pengarang dan universiti mana yang adik-adik jumpa tesis itu untuk kita pinjamkan untuk PAP, pinjaman antara perpustakaan. Okay, alright, seterusnya. Okay, seterusnya kita ada MAREP. MAREP ni adalah Malaysian Academic
Malaysian Academic Library Institution Repository. Tadi kita ada UTHM, kita ada ePrint kan, IR, ePrint. Okay, setiap universiti ada ePrint dia sendiri. So dikumpulkan di satu platform iaitu MAREP. Di MAREP ni iaitu platform yang mengumpulkan ke semua repository ataupun artikel-artikel ataupun abstract daripada 27 academic library di dalam Malaysia. So di sini juga adik-adik boleh cari kat sini. Kalau tak ada di UTHM, boleh masuk kat MAREP, buat search, sekiranya jumpa artikel tersebut, bagi kita tajuk artikel, pengarang dan juga institusi mana. So kita akan dapatkan untuk pinjaman antara perpustakaan. Okay, sebanyak 27 universiti yang terlibat. So kita boleh akan minta daripada universiti-universiti yang ada artikel yang adik-adik nak. Okay, dan kita ada juga MySite. Okay, MySite ni adalah Machine Citation Index. Okay, adik-adik boleh rujuk juga. Okay, saya rasa kalau dah rujuk yang tadi tu pun dah ada banyak, tapi kalau nak guna juga MySite ni pun boleh. Okay, MySite ni dibangunkan oleh Ministry of Higher Education, okay, and Citation Section, bahagian citasi, pusat citasi. Okay, dalam My Journal ni, MySite ni ada di bahagian My Journal, My Journal, okay, yang mempunyai senarai full artikel dan juga abstract. So ada yang disenaraikan di dalam MySite ni, dalam My Journal ni ada yang dapat full, kadang-kadang ada yang tak dapat full, hanya abstract saja. Itu adalah yang dilanggan lah, sebab MySite ni dia open. Kalau nak yang full pun sama, boleh mohon untuk pinjaman kita dapatkan, mohon dengan PTA supaya dapatkan artikel tersebut. Boleh mohon dengan PTA. Okey, ini adalah satu lagi perkhidmatan yang Pustakaan negara provide, iaitu U-Pustaka. Dia melibatkan rujukan hanya dibenarkan untuk Malaysian rakyat Malaysia saja. Okey, di dalam U-Pustaka ni juga ada database dan juga e-book, tapi tak banyaklah. Mungkin ada restriction untuk kita, tak semua yang boleh diakses. Dan dalam ni di PNM juga ada buku-buku disediakan online katalog untuk kita cari buku-buku, so dapat lihat kat situ, one search tu. So kita boleh search buku-buku yang ada around the world, satu dunia. Okay, dengan menggunakan one search. Okay, so di PNM ni saya ingat saya pendaftaran boleh dibuat menggunakan IC saja. So sebelum ni ada banyaklah perkhidmatan-perkhidmatan yang ditawarkan oleh PNM. Antaranya bacaan ringan, novel pun ada dulu. Sekarang saya tak pasti masih ada atau tidak. Okey, ini adalah juga platform yang agak famous, iaitu zacklibrary.org, di mana Zack Library ni memberikan artikel secara percuma, secara full artikel. Okey, free access. Adik-adik boleh access di mana-mana saja menggunakan Zack Library ni. Okey. Okay, mengandungi e-book dan juga artikel. Okay, so far dalam Zack Library ni, collectionnya adalah sebanyak 5.3 juta buku yang terdapat di Zack Library, dan juga 77 juta berkaitan dengan artikel. So sangat banyak sebenarnya open source ni. Kalau adik-adik nak menggunakan, kalau tak nak guna di library, nak guna open source yang ada di luar tu pun banyak. Tetapi macam saya cakap tadi, kualiti ataupun pengawalan standard artikel tersebut tak ada siapa yang kawal lah, maksudnya. Okay, sama ada dia ada spelling error ke apa ke, semua itu tidak dikawal oleh mana-mana pihak. Okay, dan di OAJ antara yang famous juga iaitu Directory Open Access Journal. Ini kebanyakan journal So ada dia dapat lihat kat sini. Di sini di OAJ juga menawarkan full access artikel dan juga free, full access dan free. So ada 80 bahasa di dalam ni, 124 countries yang contribute kepada jurnal-jurnal ni. Okay, so total artikel yang ada kat sini adalah sebanyak 5.7 juta. So sangat banyak lah. Saya rasa kalau ada dia nak cari bahan untuk membuat SM ni, saya rasa sangat banyak. Cuma berhati-hati. Kenapa? Sebab kita mempunyai Turnitin. Nanti saya ceritakan sikit kenapa Turnitin tu sangat bahaya lah. Okay, saya ceritakan sikit nanti. Belum sampai lagi. Okay, kemudian ini adalah Google Scholar. Google Scholar ni antara yang famous lah. Kalau orang tak tahu, nak cari di mana-mana platform yang saya tunjukkan macam Zack Library lah, DOAJ lah, sebenarnya di Google Scholar ni pun dah cukup famous lah. Okay, dan kalau tengok kat sini dengan type management saja kat sebelah kanan ni, kalau gambar ni 7 juta dah keluar result dia.
So dalam Google Scholar ni juga sangat banyak artikel yang kita boleh dapat. Bahan rujukan yang kita boleh dapat. Dengan syarat kita type Google Scholar, bukan Google biasa. Scholar.google.com. So dia beza lah. Google biasa dengan Google Scholar lain. Scholar ni dia lebih kepada ilmiah saja. Kalau Google biasa tu campur dengan apa-apa saja. Alright, itu bezanya. Alright. Seterusnya Microsoft Academic. Microsoft Academic ni yang disediakan ada full text ataupun abstract. Dia juga ada abstract, mungkin disebabkan restriction, ada license. Boleh free access. Kalau dapat lihat kat sini dia ada sangat banyak publication di mana dia ada 242 juta 242.8 juta publication. So Microsoft Academic juga adik-adik boleh access. Boleh cuba untuk mencari bahan-bahan di platform tersebut. Ada lagi banyak kan. Kita ada juga yang ni semua open je ni. And then kita ada juga Semantic Scholar. semanticscholar.org. Di mana Semantic Scholar juga offer untuk kita untuk full artikel. Dapatkan full artikel kat sini, dan dia juga adalah memberi secara free access lah. Untuk kita access kepada semua artikel-artikel di dalam Semantic Scholar ni. Search by dia kategori search je, kita boleh cari menggunakan tahun, type of publication, author ataupun journal name ataupun conference. Alright. Ada soalan? Diam je, sudah tidur. Alright. Kita juga ada satu platform yang kita sediakan, iaitu OER, Open Education Resources. So adik-adik boleh lihat dan boleh access melalui ptta.uthm.edu.my/v3/232. Ini adalah platform OER di mana kita memberi senarai bahan-bahan rujukan kepada pelajar untuk merujuk. And then ini adalah perkara yang zaman saya belajar dulu, saya sebab library science, antara benda yang paling penting pada saya lah, iaitu bibliografi dan basic suggestion. Di mana apabila kita membuat tesis, perkara yang terakhir kita perlu senaraikan adalah di dalam tesis kita adalah references. References ataupun senarai bibliografi. Senarai bibliografi berkaitan bahan-bahan yang kita telah rujuk, yang kita copy ataupun yang kita cedok, bahasa kasar cedok, yang kita copy dan paste di dalam kita punya tesis tu, dalam PSM, projek sarjana muda tu. So untuk makluman, kita ada beberapa reference format, antaranya MLA style, Harvard style, Chicago style. Ada lagi sebenarnya daripada tu. Tetapi UTHM hanya menggunakan UTHM format APA sahaja. APA style 6th edition, later version lah. So untuk makluman adik, untuk menulis tesis ni, dia punya manual yang tersendiri. So adik-adik boleh access, adik-adik boleh rujuk, yang diterbitkan, manual ni diterbitkan oleh Pusat Pengajian Siswazah. Sebagai manual untuk pelajar UTHM menulis tesis mereka. So adik-adik boleh rujuk di mana? Boleh refer kepada Pusat Pengajian Siswazah ataupun melalui website https://cgs.uthm.edu.my. Mungkin kat sini ada dia punya manual tu, adik-adik boleh download ataupun adik-adik boleh bertanya di sana macam mana nak dapatkan manual untuk penulisan tesis bagi pelajar-pelajar untuk membuat PSM ni. Ini sangat penting sebab format adalah sangat penting. Kalau salah format, nanti pensyarah akan tolak kita punya tesis tu. Kena buat semula. Alright. Ini adalah contoh yang berkaitan dengan references yang adik-adik perlu buat di akhir muka surat, di belakang sekali. References ni perlu disenaraikan. Apa tujuannya adalah kita nak menyatakan kita mengambil pendapat-pendapat ataupun research daripada inilah bahan-bahan yang kita senaraikan daripada references ni. Inilah bahan-bahan yang kita rujuk untuk kita hasilkan kita punya PSM. Ini adalah dapat lihat, adik-adik lihat kat sini. Contoh dia. Dan di sebelah kanan yang warna hitam tu adalah references management ataupun bibliographic management. Adik-adik boleh gunakan, sebab kalau nak susun macam ni kan, nak dapatkan
nak susun nama dulu, tajuk dulu. Okay, and then kalau ada subtitle, kena subtitle. Okay, location of publication, and then publisher. So adik-adik mungkin susah nak tak belajar betul. Sebab saya dulu library science memang saya belajar. Tapi adik-adik susah nak buat kalau kena buat manual. So dia ada dia punya tools dia. Okay, adik-adik boleh lihat di sebelah kanan ni. Kita ada beberapa tools. Okay. Antaranya adalah EndNote. Yang famousnya adalah EndNote. Okay. Kemudian kita ada Mendeley. Kita ada Zotero. Okay. Yang lain selebihnya tu adik-adik boleh tengok ada banyak lagi. Okay. Adik-adik boleh guna yang mana satu. Ada banyak lagi ni. Sampailah JetBref ni. Tapi yang selalu digunakan di universiti-universiti adalah antara tiga ni lah. EndNote, Mendeley dan Zotero. Okay. EndNote kita tak ada langgan sebab dia adalah berbayar. So adik-adik boleh menggunakan tools untuk membuat references ni, susunan references ni. Okay, macam mana nak susun ni? Okay, boleh menggunakan Mendeley ni. Okay, alright. So ini adalah paparan bagi Mendeley. Mendeley, adik-adik boleh masuk mendeley.com. Okay, ini Mendeley ni dia offer kita untuk kita menggunakan yang free ataupun yang berbayar. Okay, kalau free dia bagi kita 1GB storage to keep artikel. Okay, kalau kita jenis simpan artikel di dalam PC kita untuk kita link jadikan dia sebagai references kita. So file tu kalau banyak, kalau besar satu artikel tu maksudnya 1GB ni cepat penuh, tak banyak. Itu dia control kat situ. So siapa yang nak lebih 1GB kena subscribe lah dia Mendeley ni. Okay. Ini adalah contoh Mendeley. Dia ada dua version, iaitu Mendeley desktop dan juga Mendeley web. Okay. So reference ni sangat penting. Sangat penting adik-adik buat, di mana dia menunjukkan di mana kekuatan kita punya research tu, apa yang kita rujuk. Sangat penting. Sebab tu kalau kita tengok PSM yang mendapat A+, normally saya tengok reference dia sangat banyak. Atas mestinya dia rujuk, tapi dia copy sedikit tak. Dia akan rujuk melihat kepada pendapat-pendapat ataupun kajian-kajian yang telah dibuat. Kadang-kadang dia tak masuk pun di dalam PSM dia, tapi dia merujuk. Dia melihat apa yang orang-orang dah buat. Itu pun boleh dimasukkan juga. Okay, alright. So dia ada dua version, satu Mendeley desktop, satu Mendeley web. Kalau desktop kita download dulu lah dia punya apps dia, dan kalau Mendeley web kita tak perlu download, kita just login saja, register dan login saja. So inilah paparannya. So kalau dapat lihat kat sini, nanti dia akan createkan kita reference punya format, APA ke MLA. Okay, alright. Okay, kat sini ada material kategori ni. Bila kita download artikel tu, masukkan dalam PC kita, Mendeley akan susun untuk kita mengikut jenis. Kalau kita kata buku, dia akan senaraikan mengikut format buku macam mana susunan dia punya references tu macam mana. So kalau untuk Mendeley ni, kalau perlukan training, boleh request dengan library untuk library buat. Untuk library buat training untuk Mendeley sahaja. Okay, alright. Alright, selain daripada itu, contoh kalau adik-adik dah cari menggunakan Google Scholar contoh tadi, kalau macam adik-adik refer daripada Google Scholar, adik dapat lihat kat sini ada dia panggil apa, comma kat atas tu kan, yang site tu. Okey, yang ada titik kat sini, okey, yang ada bulat ni, okey, klik kat situ, dia akan keluarkan citation punya list ataupun format. So adik-adik pilih saja kalau macam UTM menggunakan APA, so copy yang APA punya. Okey, sebenarnya beza APA dengan MLA adalah tahun saja di depan dan di belakang. Sebab dia lihat kat sini 2019 berada selepas tajuk. Okey. Berada selepas ini adalah tajuk sebenarnya. Okey. And then yang MLA berada di hujung tajuk. So itu je bezanya. Nampak di hujung tajuk. Okay, di depan dengan di belakang. Bezanya. MLA dan juga APA. Tak ada beza yang terlalu ketara lah MLA dan APA. Okey, seterusnya kalau kita menggunakan Microsoft Academic, ada dia boleh lihat kat sini ada bulat tu. Okey, cuma klik saja yang comma tu, then dia akan keluarkan, dan di sini ada format dia, boleh pilih. Kalau APA, klik je APA, dia akan terus susun kita menggunakan format APA terus kepada kita. Just copy and paste di dalam kita punya PSM. So sangat mudah lah. Kadang-kadang ada database yang memang dah ada dia punya citation untuk references. Okey, ini yang saya cerita tadi, Turnitin, di mana Turnitin ni apa tujuan dia? Okey, it's review of similarities okey, of task within existing reference.
dia melihat kesamaan antara hasil-hasil penyelidik yang sedia ada di dalam internet. Okey, kena ingat di dalam internet okey, dia boleh akses di dalam internet. Okey. Okey, sebenarnya saya tak berapa setujulah bila dikatakan penelitian ni adalah untuk detect plagiarism. Sebenarnya bukan. So ayat plagiarism tak perlu ada dalam sini. Cuma penelitian adalah fungsinya adalah untuk detect similarities. Kita tak boleh jatuh hukum lagi dia adalah plagiarism. Okey, kadang-kadang kebetulan ayat kita sama. Okey, so penelitian fungsi dia adalah mengenal pasti similarity dengan yang reference yang sedia ada je. Okey. Okey, so untuk pelajar adalah berkelayakan untuk daftar satu penelitian punya account. So menggunakan class ID dan enrollment key yang diberikan oleh pelajar. Diberikan oleh pensyarah ataupun kalau kat sini paper dan okey, sekejap. Okey, kalau kat sini ada dia boleh baca kat sini class ID dan enrollment key register through class ID dan kelas yang boleh didapati daripada pelajar ataupun supervisor. First nak register mesti ada itu dulu, class ID dan juga class enrollment key. And then selepas ada class ID dan enrollment key barulah boleh mendaftar sebagai pengguna. Okey, selepas tu katalah dah ada account, sekiranya artikel kita nak buang, kita nak delete, bila kita upload dia akan simpan di dalam penelitian. So kena email artikel paper ID yang kita nak delete tu kepada pta.htm.edu.my. Sebab kenapa kita perlu delete artikel tersebut? Kalau kita dah upload ke dalam penelitian, contoh kita nak semak similarity kita tengok berapa artikel yang sama. Okey, kita dah copy tu berapa persen dengan artikel lain. Okey, dia akan detect. Penelitian akan detect one by one daripada mana you copy, daripada pakaran data berapa banyak persen yang you dah copy daripada orang lain punya. So bila kita dah upload artikel PSM kita tu dah simpan sebenarnya di dalam database penelitian. So kalau kita upload lagi second round, contoh kita banyak sangat. Contoh yang pertama tu 70%. Pensyarah kata, tak boleh 70%, kena sampai 30% baru consider lepas lulus. Tak copy orang punya ni. So, bila dah upload lagi kali kedua, apa yang akan berlaku? Dia akan jadi 100%. Sebab apa? Dia akan detect yang kita dah upload tu balik. So kes-kes ni akan berlaku. So adik-adik kena ingat kalau upload kali kedua dia jadi 100% ataupun 98-97%, maksudnya artikel yang pertama adik-adik masuk PSM pertama tu masih melekat di dalam penelitian ni, so perlu dibuang dulu supaya dia tak detect similarity dengan yang kita dah upload tu. Okey. Okey, satu diingatkan supaya to keep paper ID dan juga submission ID information for a review. Kenapa kita kena simpan paper ID dengan submission tu? Kita boleh keep track lah benda tu dah ambil action ke belum. Okay, alright. Okay, ini adalah macam mana kita nak mendaftar dengan Turnitin. So first time kita perlu ada apa? Kita perlu kena ada class ID dan juga class enrollment key . So masuk kepada turnitin.com, and then akan nampak kotak ni. Okay, so klik new user. Okay, untuk pelajar perlu pilih kepada pelajar ni, student, and then selepas klik pada student ni dia akan keluarkan satu kotak ni, and then inilah yang diperlukan, class ID dan enrollment key ni. Okay, yang boleh kita perolehi daripada pensyarah ataupun supervisor. So masukkan class ID dan juga class enrollment key serta maklumat yang diperlukan seperti nama, okay, first name dengan last name, and then register as a new user. Okay, alright. Okay, so sekiranya adik-adik dah first time login, dah dapat kelas ID apa semua, dah masuk dalam, dah ada account, nak masuk kelas lain, contoh pensyarah lain pula, pensyarah lain ada kelas lain. So macam mana adik-adik nak masukkan kelas tu di dalam Turnitin tu? So minta dengan pensyarah tu benda yang sama, iaitu kelas ID ataupun enrollment key tu. Okay, login dulu macam biasa, email dengan juga password yang kita dah register sebelum ni. Setelah kita dah login, kita klik pada bahagian ruangan enroll in a class tu. Okay, step 2 tu. Okay, bila dapat step 2, kita masukkan saja step 3, iaitu kita masukkan class ID dan juga enrollment key dan submit. So kita akan masuk di dalam kelas pensyarah tersebut. So di dalam Turnitin ni
kita boleh menggunakan satu akaun tapi kita boleh gunakan dengan banyak pensyarah. Maksudnya ada 4-5 orang pensyarah pun yang nak suruh kita check similarity, kita boleh je dengan syarat dia bagi kita enrollment class ID dan juga enrollment key tu. Okay, alright. So ada soalan nak tanya Trinity? Trinity pun sama. Kalau nak perlukan kelas khas untuk Trinity boleh request dengan PTA. So Unit Academy akan buat satu kelas khas lah untuk Trinity saja. So Trinity ni satu cerita yang panjang juga macam mana kita nak detect similarities tu. Okay. Okay, so dan nak hujung ni cerita-cerita lah sikit berkenaan dengan PTA service, apa service yang kita ada. Okay, antaranya off campus access. Ini adalah benda yang sangat-sangat penting untuk adik-adik apabila adik-adik berada di luar kampus. Contohnya kalau berada di college menggunakan wifi college, adik-adik masih lagi perlu login ke dalam Easy Proxy ni juga. Okay, kenapa? Sebab sekarang ni kalau kita nak akses ke pekalan data UTHM library, okay, walaupun dengan menggunakan wifi UTHM tetap kena login ke kita punya Easy Proxy ni okay. So apa tujuan Easy Proxy adalah kalau kita di luar universiti ataupun di UTHM Paguh ataupun di Paguh Edu Hub Shared Library, kita ada juga Shared Library di Paguh, tapi saya rasa dah tak operatif dia punya tu. Okay, alright. So menggunakan ID dan password sama dengan email lah, email. Okay, alright. So bila nak masuk je pekalan data, kita kena mesti login ke Easy Proxy Itu kena ingat Okay, kemudian kita ada interlibrary loan, okay, yang saya cakap tadi. So kalau ada bahan-bahan yang nak dipinjam, contoh kat sini contoh bahan apa yang kita nak pinjam, ada dia nak pinjam. Contoh kat sini material yang boleh dipinjam adalah book, e-book, journal artikel, conference paper dan standard. Ini adalah benda-benda yang boleh dipinjam di mana-mana universiti yang adik-adik jumpa. Contoh jumpa kat UPSI. Okay. Email kepada kita, okay, pta.uthm.edu. Email kepada ni, PSPP ni. Okay, pspp@uthm.edu.my, email, okay, dengan menyatakan tajuk, okay, pengarang dan maklumat yang berkaitan dengan artikel ataupun bahan-bahan tersebut. So kita akan proceed membuat carian dan kita akan pinjam dengan universiti-universiti yang ada. Okay, so kita kenakan barang bayaran untuk pinjaman antara library ni. So free of charge, so boleh guna Okay, duration dia 7 hari bekerja. Okay, right. Okay, ini adalah interlibrary loan services yang kita sediakan. Bahan-bahan yang boleh dipinjam adalah seperti saya terangkan tadi. Okay, aplikasi permohonan boleh melalui pspp@uthm.edu.my. And then ini antara 2 orang yang menguruskan bahan-bahan untuk NCDS. Kita juga ada buat inter-campus delivery service. Okay, bagi ada yang berada di Paguh nak menggunakan bahan yang berada di kampus induk ni, boleh cari dalam OPEC, jumpa kat sini, tak ada di Paguh. Boleh request untuk kita hantar buku yang berada di kampus utama ni, hantar ke kampus Paguh. Boleh sama juga yang berada di kampus utama ni, kampus Pak Haji ni, nak menggunakan buku-buku yang kita ada di Paguh tapi tak ada di kampus utama ni, boleh request dengan kita. Tapi itu jarang berlaku lah. Normally di kampus utama ni boleh katakan semua ada lah. Cuma yang di Paguh tu kita tak bawa semua. Kita bawa kalau ada 2 kopi yang di kampus utama, kita bawa 1 kopi ke sana. Gitu. Okay, so boleh berhubung dengan Encik Muhammad Izzuddin, okay, ataupun Encik Asyarul Akmal yang berada di Paguh. Okay, then ini adalah sikit lah how to spot fake news. Okay, so apa yang perlu ada, inilah perkara-perkara yang kita kena consider. Okay, so ini just selingan saja. Okay, untuk makluman juga adik-adik, kita juga mempunyai beberapa saluran untuk berkomunikasi dengan kita. Antaranya kita ada official PTA official contact di mana adik-adik boleh WhatsApp kat nombor tu 07-453-3318. Okay, office hour sahaja untuk nombor WhatsApp PTA ni. Dan kita boleh, adik-adik boleh email, kepada PTA. Okay, and then adik-adik juga kalau adik perasan, kalau during office hour kat laman web library tu dia ada online chat.
boleh chat juga kat situ. Tapi office hour je lah. Kalau nampak dia online, adik-adik boleh chat kat situ. Kalau ada sebarang pertanyaan, boleh chat kat situ. So mohon adik-adik yang mana ada akaun Instagram dan juga Facebook dah boleh like lah PTA punya Facebook dan juga Instagram, di mana dekat Facebook ni kita banyak ada kadang kita buat makluman dan kita share macam-macam program kat situ lah. Contoh ada kalau ada tazkirah, kalau ada sharing apa-apa sharing, kita akan letak kat situ dekat PTA Facebook. Okay, alright. Ada apa lagi? Ada nak tanya? Saya buka. Ada tak yang saya kata nak cerita tapi saya belum cerita? Boleh tanyalah. Ada tak? Okay, so saya akan tunjuk kat sini ya. Saya akan tunjuk kat sini macam mana kita nak share, macam mana kita nak tengok nak mohon untuk tesis Kalau kata okey, ini adalah e-print dia boleh tengok kat sini kat atas ni adalah dia punya alamat dia adalah eprint.tcm.edu.my. Contoh kita boleh search tajuk kita search. Contoh maaf, sorry. Kita cari tentang kajian. Okey, ini adalah berkaitan dengan tesis. Contoh kalau adik-adik cari, okey, ini dapat dapatannya, okey. So adik-adik nak bahan tersebut, contoh yang ini okey. Adik boleh tengok, okey, download dulu tengok. Ini adalah cuma 24 pages saja tesis. Ini adalah tesis yang telah yang mendapat A dan A+ saja yang berada di dalam e-print ni. So ini hanya tesis yang mendapat markah tinggi saja. So dia cuma sampai 24 pages saja. Ni nampak kat sini. Sini ada references yang dia orang senaraikan. Panjang dia punya references dia. Okay. So kalau adik-adik nak refer penuh, okay, adik perlukan artikel ni secara penuh. Okay, adik klik pada artikel tadi. Okay, request a copy. So request a copy, masukkan email dan sebab. So kalau kita rasa kita boleh TTA akan boleh bagi tesis tersebut, so kita akan email kepada pelajar tersebut lah. Kita boleh request bahan tersebut. Okay, alright. So ada sebarang pertanyaan? Ada lagi tak? Tak ada. So, okay, saya rasa setakat itu saja saya punya sharing. Okay. Subjek dia tanya, subjek COD dalam Google Form tu nak tulis apa? COD tu lokasinya kat mana? Lokasinya kat mana? Boleh bagi tahu lah sama ada Pagoh ke ataupun di Balik Raja ke. Okay, selain itu ada apa-apa? Okay, sebelum ni saya nak bagi link untuk attendance semua adik-adik kena isi attendance Adik-adik sekejap, saya kongsikan link attendance. Mohon semua isi attendance ni sebagai rekod yang adik-adik telah ni dekat chat, boleh tengok dekat chat. Okay, semua boleh klik pada ruangan chat. Dan saya juga akan kongsikan slide yang saya share tadi. Slide juga kalau adik-adik nak download slide tu untuk baca ataupun nak remind balik, nak refresh balik, boleh tengok download daripada sini. So saya mohon adik-adik klik pada PSM attendance tu untuk isi semua attendance kehadiran adik-adik sebelum meninggalkan Google Meet ni. So kalau tak ada apa-apa, saya ucapkan berbanyak-banyak terima kasih kerana meluangkan masa untuk kelas kemahiran kita untuk petang ni. So sekiranya ada salah dan silap, saya mohon maaf. Yang lemah itu daripada saya sendiri, yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So saya doakan adik-adik semua berjayalah menyiapkan projek PSM ni dengan jayanya, insya-Allah. Assalamualaikum Encik Azrul. Ya, Waalaikumsalam. Saya ada soalan untuk subjek kod tu kan. Nak letak lokasi ke?
ke ataupun kod untuk PSM ataupun kod program Tu untuk orang apa tu? dalam attendance punya Google Form. Sekejap okey, subjek kod subjek yang PSM tu. Saja PSM. Ya, sorry, saya ingat tadi apa borang yang PAP tu. Yang antara perpustakaan. Okey, subjek kod subjek yang awak ambil tu. Terima kasih. Okey, sama. Ada apa soalan lagi? So minta semua isi Google Form tu dan dah boleh live lah. Okay. Semoga selamat maju jaya semua saya ucapkan. Terima kasih Cik. Sama. Terima kasih, Cik. Terima kasih, Cik. Terima kasih, Cik. Terima kasih Cik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Cik. Terima kasih Cik. Terima kasih. Baik, sama. Terima kasih. Sama. Terima kasih, Cik. Sama.